Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segala yang mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah kita bertemu hari ini di dalam PDPC, bertemu dengan video Ustaz Mi sekali lagi. InsyaAllah Ustaz Mi nak mulakan video PDPC Ustaz Mi pada kali ini dengan sebuah kisah. Adik-adik kenal bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib? Ustaz Mi nak mulakan PDPC ini dengan kisah dia, iaitu di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ketika Abu Talib dalam keadaan sakit yang sangat teruk. Nabi masuk, dan ketika Nabi masuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak di dalam itu Abu Jahal bersama dengan Abdullah bin Umayyah. Bila Nabi masuk, Nabi bagi tahu kepada bapa saudara dia, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah. Sebab Nabi sayang dekat bapa saudara dia ni. Walaupun Abu Talib ni merupakan orang yang jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, dia jaga Nabi ni lebih daripada jaga anak dia sendiri. Waktu Nabi sayang dia. Dan antara faktor terbesar mudahnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah kerana Abu Talib, satu orang yang cukup berpengaruh di Mekah, sehingga orang nak ganggu anak saudara dia pun segan. Jangan ganggu tu anak saudara Abu Talib, jangan ganggu Muhammad tu, jangan ganggu Muhammad tu. Tu anak saudara Abu Talib. Allahu Akbar. Jadi Abu Talib ni Nabi sayang dia sungguh-sungguh. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia biar Nabi. Dia kata, Rasulullah, dia kata, Muhammad, kalau kamu nak dakwah silakan. Sampai macam tu. Maka faktor terbesar dakwah boleh berjalan dengan baik antaranya Abu Talib. Tapi di saat kematian dia ni, waktu Nabi bila tengok Abu Talib ni dalam keadaan yang macam tu, dia kata kepada Abu Talib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Aku akan berhujah, wahai Abu Talib, bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah. Dua kalimat ni kalau kamu sebut, aku akan berhujah di hadapan Allah yang akan menyelamatkan kamu nanti. Selepas Nabi bagi tahu macam tu, Abu Jahal pun kata, "Atarghabu? Kamu nak berpaling daripada agama nenek moyang kamu, wahai Abu Talib?" Dia kata, Allahu Akbar. Apa jadi adik? Last sekali Abu Talib berpaling pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok muka sahabat dia Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah tadi, kemudian dia berpaling pada Nabi, kemudian dia mengelengkan kepala. Mati Abu Talib tanpa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sedih Nabi ni tak tahu nak cakap. Tu kisah yang Ustaz ni bawa kepada adik-adik hari ni. Jadi daripada kisah ni adik-adik nampak apakah yang Ustaz ni nak ajar adik-adik hari ni, nak kongsi dengan adik-adik hari ni? Ya, pandai tentang hidayah Allah, tentang hidayah Allah. Allahu Akbar. Maka hari ni adik-adik, Ustaz Mi nak bagi tahu ada satu ayat dalam Quran yang sangat penting kita amalkan, yang patut kita hafal sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Pengajaran yang sangat besar daripada kisah Abu Talib ni, walaupun dia dekat dengan pintu hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pintu hidayah adik-adik. Pintu hidayah. Duduk dengan pintu hidayah. Tapi kalau Tuhan tak bagi hidayah tu, Tuhan tak bagi. Allah. Maka hari ini kita akan belajar satu ayat, satu doa yang ada dalam Quran yang kita wajib hafal supaya hidayah ini kekal dengan kita sampai di akhir hidup kita. Kita boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tengok buku teks adik-adik, cari buku teks. Jom kita belajar sekarang. Ketemu sikit lagi adik-adik. Dan kali ini kita akan mulakan PDPC kita. Sama-sama berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
ya rabbal alamin. Baik adik, kita akan belajar pada hari ini, tajuknya ialah pendidikan Islam tingkatan 2. Tingkatan 2 bidang Al-Quran. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pengurnia hidayah. Adik-adik boleh rujuk dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 2 dan juga muka suratnya muka surat 233. Okey dah ya? Baik, sekarang kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini adik-adik. Yang pertama, kita akan baca ayat dengan betul. Ini satu ayat dalam Quran, ayat dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-8. Okey, kita akan baca dengan betul. Dan lepas tu adik-adik boleh juga buat satu video. Ni show Ustaz Mi buat video, tunjuk kepada ustazah ataupun ustaz yang mengajar adik-adik, betul tak bacaan saya ni ustazah, supaya kita dapat baca dengan betul dan bertajwid. Okey, nombor 2 adik-adik, mengetahui maksud potongan ayat. Yang ketiga, menyenaraikan intisari ayat. Yang keempat, kita cuba hafal adik-adik. Dekat rumah kan ada ayah, ada mak, jumpa mak, jumpa ayah. Ayah tolong dengar kejap, mak tolong dengar kejap. Kita cakap, mak ni doa ni bagus mak. Doa ni bagus untuk kita kekal hidayah kita dalam diri kita. Sebab hati kita berbolak-balik, dia boleh ubah. Allah Ta'ala ni dia boleh ubah. Sebab hidayah adalah Allah Ta'ala punya kurniaan. Dan pulang pada Allah, dia nak bagi pada siapa, dan dia boleh tarik bila-bila masa. Allahu Akbar. Baik adik. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, mengamalkan ayat dalam solat. Okey, ayat ni boleh kita amalkan dalam solat sebab dia adalah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey adik, sebelum kita nak mula, adik-adik tengok paparan di belakang ni. Adik-adik boleh nampak satu gambar satu orang India yang sebelum ni bukan Islam, namanya Raj. Dia berjumpa dengan Ustaz Abid Liu, satu ustaz yang berpengalaman. Nampak tak Allah Ta'ala bagi hidayah tu macam mana? Abid Liu ni, Ustaz Abid Liu dibawa satu statement, satu je. Allah sayang. Allah sayang. Allah ni sayang kita adik. Dia bukan biar macam tu je. Dia bawa orang untuk sampaikan hidayah. Dia boleh datangkan ustaz, dia datangkan Ustaz Abid Liu, dia boleh datang siapa-siapa untuk asbab kita dapat hidayah. Macam Ustaz Abid Liu ni, dia datang pada masyarakat. Kemudian ada seorang India ni namanya Raj. Dia last sekali masuk Islam, seperti mana paparan ni. Nampak Allah Ta'ala pilih dia. Itu dipanggil salah satu daripada hidayah Allah. Bawa sayang. Memang Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang kita adik-adik. Cuma kita tak perasan. Hidayah tu ada di sekeliling kita, kita tak ambil. Itu masalah. Baik adik, tak nak buang masa, itu selingan saja. Jadi kita tengok seterusnya adik-adik. Okey, kita akan baca ayat ni dengan betul. Kat situ Ustaz ni ada gariskan beberapa tempat. Okey, kita baca sama-sama adik-adik. Ustaz ni baca, adik-adik ikut sama-sama. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi sama-sama. Jadi tengok dalam kuteks, kita baca sama-sama. Rabbana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey adik, 2 kali cukup. Adik-adik boleh ulang lagi, boleh tengok video ni lagi dan boleh ulang. Okey, sekarang kita tengok satu persatu bersama dengan tajwid. Ada beberapa tempat yang Ustaz digariskan dan kita tengok hukum tajwid. Hukum tajwid ni penting. Okey ni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab. Wahab. Okey, wahab. Ba tu berapa? Qalqalah, pandai. Qalqalah duduk tengah-tengah, jadi qalqalah sughra. Jadi
Letakkan. Wahablana. Pandai. Wahablana milla. Sekali lagi Ustaz Mi gariskan kat situ. Nampak tu? Ustaz Mi gariskan. Jadi nun mati bertemu dengan lam, idgham pandai. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah baca macam mana? Jelas. Pandai. Okey. Jadi milla, jangan dengung pula. Jangan milla. Salah. Milla. Pandai. Milla. Pandai. Kita tengok garis seterusnya. Milladun. Dengung. Tadi tak dengung. Sebab idgham bila gunnah. Yang ni dengung. Pasal apa dengung? Nun mati bertemu dengan apa? Nun mati bertemu dengan kad hukumnya ifa hakiki. Pandai. Okey, jadi bila ifa hakiki dengung. Okey, dengung. Milladunka rahmah. Okey, milladunka rahmah. Pandai. Okey, dekat situ ada jim. Kat atas tu yang Ustaz Mi bulatkan. Okey, Ustaz Mi bulatkan. Jadi bila bulat kat situ adik-adik, maknanya dia jaiz maksudnya diharuskan berhenti. Jadi nak sambung pun tak apa, tapi boleh kita nak berhenti. Jadi bila berhenti tu adik-adik, kita kena matikan ta tu tadi. Jangan kita milladunka rahmatan. Salah. Kita matikan ta. Bunyi macam mana? Milladunka rahmah. Cuba. Milladunka. Pandai. Milladunka rahmah. Berhenti kat situ. Sambung. Inna. Dua harakat. Kenapa? Pandai. Nun bersyaddah. Nun bersyaddah, mim bersyaddah itu apa dia? Wajibul gunnah. Jadi kita dengungkan. Innaka. Okay. Innaka an. Sekali lagi. An. Dengung pula. An. Nun mati bertemu dengan ta. Hukumnya pandai, ifa hakiki. Jadi innaka antal wahhab. Satu lagi. Wahhab. Kadang-kadang Ustaz Mi dengar anak nombor Ustaz Mi baca kan, dia nak laju. Innaka antal wahhab. Wahhab tu nama orang. Kalau ajak Quran ni wahhab. Wahhab. Depan tu huruf ba, Ustaz Mi gariskan tu qalqalah. Jadi letakkan. Innaka antal wahhab. Pandai? Alhamdulillah, jelas. Hukum kita dah baca secara bersama-sama. Kita dah baca dengan hukum tajwid. Dan sekarang ni kita nak baca berulang kali sekali lagi supaya kita dapat baca dengan baik. Dan lepas ni Ustaz Mi harap adik-adik boleh jumpa dengan Ustaz adik-adik. Bagus buat video, satu video pendek je ni, tak sampai Ustaz Mi rasa dalam tak sampai seminit rasanya. Tak sampai seminit kita baca ayat ni, yang kita boleh send dekat ustazah kita ataupun ustaz. Tengok betul tak ustazah saya baca ni. Kalau ustazah kata lulus, boleh amal terus. Ya dek? Baik, sekali kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Okay? Sekali lagi, last. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Okay? Cantik adik. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 8. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jugalah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okey, sekarang adik kita tengok ayat ni dengan potongan-potongan dia. Okey, potongan ayat dan maksudnya. Adik boleh tengok dekat paparan ni, adik-adik boleh tengok dan adik-adik tengok maksud dia sekali. Okey, secara potongan.
Rabbana la tuzigh qulubana. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami. Satu doa pada Allah. Wahai Tuhan kami, janganlah, jangan, tuzigh, janganlah engkau pesongkan, tuzigh, jangan engkau pesongkan qulubana, hati kami. Maknanya apa? Hati kita ni adik-adik berbolak-balik. Dia boleh jadi pesong. Jadi kita minta pada Allah, tetap jangan engkau pesongkan. Ba'da idh hadaitana. Pertolongan kedua, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau, ba'da, sesudah, idh hadaitana, engkau berikan kepada kami hidayah. Kami dah dapat Islam, kami dah dapat iman, kami dah rasa sedap dengan ibadat yang kami buat selama ni. Jangan kau tarik, ya Allah. Macam tu. La ilaha illallah dah ada berakar dalam diri kita. Kuat kita pegang dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Biar ataupun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini dia kekal sampai kita mati. Yang minta pada Allah macam tu. Boleh adik-adik? Dia bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa saja benda baik itu hidayah Allah. Kita buat benda baik tu hidayah Allah. Jadi kita minta rasa sedap ibadat kita, benda baik yang kita buat, akhlak amalan kita yang kita buat selama ni, dan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, iman kita yang kita pegang selama ni, biar sampai mati. Yang macam tu. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW sebut apa? Man kana akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata, siapa yang akhir kehidupan dia, nak mati dia sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Sebab tu kita kena penting doa ni. Sebab tu Ustaz Mi kata tadi penting. Dia tengok pengajaran tadi, Allah Ta'ala tu, dia walaupun orang tu dekat dengan pintu hidayah, Abu Talib ni dekat dengan pintu hidayah, dia sayang Nabi ni tak tahu nak cakap. Sampai anak-anak Abu Talib ni cemburu dengan Nabi, sebab ayah dia banyak lebihkan Nabi daripada anak sendiri. Sampai nak berdagang ke Syam pun tak bawa anak, dia bawa Nabi. Allahu Akbar. Tapi last hidayah tak dapat juga. Maknanya apa? Penting. Doa minta hidayah ni dalam Quran ni sangat penting. Okey, kita sambung. Okey, wahab lana min ladunka rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Ini rayuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, kurniakan kepada kami limpah rahmat. Bagi kami kasih sayang tu. Rahmat maksudnya kasih sayang Allah. Pandang Allah Ta'ala pada kita, kelembutan Allah Ta'ala pada kita, itu tak rahmat. Rahmat Allah Ta'ala tu macam tu. Jadi kita mohon, wahai Allah, kasih sayang kamu bagilah pada kami, supaya hati kami yang berbolak balik ni tetap macam tu sampai kami mati. Allahu Akbar. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau, wahai Allah. Anta, engkau. Kita tegaskan sekali lagi, sesungguhnya engkau. Anta, sekali lagi kita yakin sungguh dengan nama Allah, iaitu Wahhab. Apa dia? Pemberi kurnia. Kurniakan kami, wahai Allah, iman ini kekal dalam hati kami dan jangan engkau pesongkan sampai kami mati. Cantik adik? Faham adik? InsyaAllah boleh amal dah lepas ni. Baik, sekarang kita tengok seterusnya intisari ayat. Intisari ayat adik-adik, yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Ni semua Ustaz Mi dah bahas masa Ustaz Mi cerita tentang ayat Quran ni tadi. Okay? Kita kena doa dengan doa ni. Kita tengok pengajaran Abu Talib, kita kena doa. Mesti doa. Umat Islam mesti doa. Supaya, sebab hati kita berbolak balik. Macam Ustaz Mi cakap tadi. Jadi kita kena doa supaya hidayah ni tetap dalam hati kita. Satu. B. Allah meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Yang Allah Ta'ala bagi teguh hati mukmin sampai dia mati, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tanda Allah Ta'ala sayang pada dia. Nak dapat tu, kena minta. Nak dapat tu, kena usaha. Bukan setakat kita doa, ya Allah bagi hidayah, bagi kita. Kita kena cari punca nak dapat hidayah tu. Mana-mana majlis ilmu yang ada cerita pasal hidayah, cerita pasal iman, pasal nak kenal Allah, pasal akhlak,
Pasal agama kita kena cari, kena usaha supaya hidayah tu tetap melekat dalam hati kita sampai kita mati. Baik, itu yang kedua. C. Yang ketiga, Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Iaitu kita kena faham tentang Allah. Allah Ta'ala ni dia ada satu sifat, dia kasih sayang. Jadi dia suka. Ni yang Ustaz Abiyu kata ni, Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Dia ada sifat Bismillahirrahmanirrahim tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia ada satu sifat penyayang. Sayang Allah ni, dia suka sangat bila hamba dia minta pada dia. Jadi nak dapat hidayah ni, kita kena minta pada Allah. C. D. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki kerana hidayah itu milik yang mutlak. Yang ni kena takut. Tengok tadi Abu Talib, sepatutnya kalau kita fikir logik, dia tolong Nabi. Kita fikir logik, dia satu orang yang pertahankan Nabi. Dia satu orang menjadi faktor dakwah Nabi tu dapat dijalankan. Abu Talib pernah bagi tahu, langkah mayat aku dulu. Kalau kamu nak buat apa-apa dengan anak saudara aku Muhammad ni. Sampai macam tu dia sayang Nabi. Tapi kenapa di akhir hidup dia, dia tak boleh sebut la ilaha illallah? Menunjukkan apa? Hidayah milik Allah. Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa yang dia nak, dan Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa, dan Allah Ta'ala boleh tak bagi pada siapa yang dia nak. Dia nak bagi siapa dia boleh bagi, dia tak nak bagi dia boleh. Jadi apa yang kita kena faham tentang perkara ni? Kita kena faham hidayah, kena minta, dan kita kena usaha. Minta macam mana? Doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar. Ya dia. Mahal ni. Doa ni mahal. Okey, yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Tak ada jaminan. Nak bagi tahu apa? Hidayah ni dia satu benda yang Allah Ta'ala boleh beri dan Allah Ta'ala boleh ambil. Ingat zaman Nabi, masa Nabi ada, masuk Islam. Semua Islam, semua ikut Nabi. Tapi bila Nabi wafat, ada orang yang murtad keluar daripada Islam. Terpaksa pula buat satu orang kata apa? Satu kumpulan untuk memerangi orang-orang yang keluar daripada Islam ni pula. Kan Sayyidina Abu Bakar dia buat satu kumpulan untuk mementras golongan ridah ini, golongan yang keluar daripada Islam. Menunjukkan apa? Boleh dapat dan boleh pergi mengikut kehendak Allah. Sebab tu doa ni sekali lagi Ustaz ni tegaskan penting untuk diamalkan. Sebab tu kalau adik-adik pasal, kalau Ustaz adik-adik suka semayang kat masjid, tok imam ni dia selalu baca ayat ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pada adik, Tok Imam selalu baca. Okey, jadi menunjukkan pentingnya ayat ini untuk diamalkan. Baik adik, sekarang kita tengok apa yang ada dalam buku teks, penambahan dalam buku teks. Info tambahan buku teks yang pertama, ayat 8 surah Al-Imran ini ialah doa maksud. Apa maksud doa maksud? Doa maksud doa yang bersumberkan Quran dan hadis. Tak ada doa yang lebih baik melainkan doa tu dalam Quran. Kenapa baik Quran? Sebab dia firman Allah. Tak ada doa yang lebih baik sebab doa ni pilihan Allah. Allah Ta'ala yang firmankan doa ni. Jadi doa ni doa yang paling baik. Yang kedua, hadis Nabi. Tak ada doa yang lebih baik melainkan doa itu keluar daripada lisan lidah Nabi sendiri. Kalau nak banding dengan doa-doa kita, ini lebih baik. Ini dipanggil apa? Doa bersumberkan Quran, ada dalam Quran, dan doa yang ada dalam hadis. Dua ni dipanggil, jika ada doa yang kita amalkan daripada sumber dua ni, maknanya dia adalah doa maksud. Okey, itu maksud doa maksud yang menjadi amalan Rasulullah SAW.
Umat Islam digalakkan untuk berdoa dengan doa ni. Ayat ini juga boleh dibacakan dalam solat. Okey, digalakkan kita mendoa dengan doa ni. Kalau Ustaz Mi, tolong doa dan sampaikan pada mak ayah dan kawan-kawan yang tak tahu tentang mahalnya doa ni. Boleh Dek? Yang kedua, ayat ni boleh dibaca dalam solat pada ayat Quran. Okey, cantik. Okey, sekarang yang kedua, Rasulullah SAW memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah pula dia ada satu doa yang Rasulullah ajarkan pada kita. Ini juga doa yang maksud sebab dia bersumberkan daripada hadis. Apa doa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Boleh Dek? Kita baca sama-sama? Boleh? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Pandai Dek. Maksud dia apa? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Cantik doa ni. Tak ada susunan doa yang lebih cantik melainkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabung doa ni. Sebagaimana dalam buku teks. Apa buku teks cakap? Amalkan doa ni setiap kali lepas solat. Okey, Ustaz Mi akan baca sekali doa ni. Nanti adik-adik boleh baca dekat depan ustazah adik sendiri ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, doa ni nampaknya dia jamak kan. Kalau tadi ya muqallibal qulub kan, tapi dia jamak kat sini ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Tadi sabbit qalbi, tapi kat sini dia tulis sabbit qulubana. Nampak ni? Tu qulubana dia tukar na. Semua na tu tadi. Na tu maksudnya kami. Jadi doa ni sesuai kalau adik-adik jadi imam, adik-adik mengimamkan jemaah tersebut dalam solat apa pun. Jadi adik-adik boleh doa dengan doa ni. Dia lafaz jamak yang diaminkan oleh jemaah yang kita pimpin ketika kita jadi imam. Adik-adik jadi boleh amalkan doa ni insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz Mi perincikan tentang tajuk ni supaya adik-adik faham. Jadi Ustaz Mi akan lajukan saja untuk bacaan. Kalau adik-adik tak faham, adik-adik boleh tanya kepada ustazah atau ustaz adik-adik di sekolah. Okey, yang pertama, perincian tajuk ni, maksud hidayah. Hidayah ialah petunjuk dari segi bahasa. Istilah petunjuk Allah ke arah kebenaran. Apa saja benda baik itu adalah petunjuk daripada Allah yang dipanggil hidayah. Baik. Yang kedua, cara memperoleh dan mengekalkan hidayah. Ini cuma ulang kaji jadi daripada perbahasan Ustaz Mi yang tadi. Okey, cara memperoleh dan mengekalkan hidayah, pertama syukur dengan nikmat Allah. Kemudian yakin dengan akidah. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, bersungguh-sungguh menimba ilmu. Okey, yang ketiga, kelebihan mendapat hidayah. Bila kita dapat hidayah, kita akan jadi macam mana? Allah akan bagi orang tu, orang yang mendapat hidayah sentiasa mentaati Allah sehingga mendapat keredaan dan kebahagiaan hidup. Menunjukkan penting doa tu tadi adik-adik. Baik. Kemudian yang keempat, kesan bagi orang yang tidak mendapat hidayah. Kalau adik-adik tak dapat hidayah, adik-adik boleh muhasabah diri adik-adik sendiri. Aku ni macam mana? Orang yang tidak mendapat hidayah hidup dalam kesesatan dan kebatilan. Dia jadi malas nak semayang, dia malas nak berzikir, dia jadi menolak benda-benda tentang agama. Itu semua menunjukkan kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Jadi minta lah adik-adik dan kita usaha untuk mendapatkan hidayah ini. Jadi yang kelima, ciri-ciri orang mendapat hidayah. Ni pun boleh muhasabah pada diri adik sendiri. Aku ni ada tak ciri-ciri ni? Yang pertama, tabah dan sabar menghadapi cabaran hidup.
Orang dapat hidayah, dia tabah sabar menghadapi cabaran hidup sebab dia yakin Allah Ta'ala tu ada. Kemudian B, berfikiran terbuka dan pandangan jauh. C, senang menerima kebenaran. D, hidup dalam keadaan tenang dan gembira. E, mudah melakukan kebaikan. 5 ciri ni akan ada pada orang yang dapat hidayah. Sebab hidayah ni bila Allah Ta'ala bagi pada kita petunjuk, mudah hidup kita. Sebab hidayah ni dia bimbingan Allah, tuntunan Allah. Jadi orang yang dapat bimbingan tuntunan Allah, dia akan jadi macam ni. Sonok tak? Sonok dia. Kita tak payah fikir, biar Allah Ta'ala yang ngatur kehidupan kita. Begitu. Yang keenam, akibat tidak dapat hidayah. Bila kita tak dapat hidayah, jadi macam mana kita adik? Mudah kecewa bila gagal. Adik-adik pernah kecewa? Tu tanda tak dapat hidayah. B, berfikiran sempit dan bertindak melulu. C, susah menerima kebenaran. D, hidup dalam keadaan keluh kesah. E, sukar melakukan kebaikan. Ni ciri ni kalau ada kat kita, itu adalah tanda kita tidak mendapat hidayah daripada Allah. Maka rajin-rajinlah kita untuk beramal dengan doa ni, insya-Allah. Baik, 7 perkara yang menghalang hidayah Allah. Yang pertama, meninggalkan ibadat wajib. Sebab hidayah tu terhalang. Hidayah tu nak sampai tapi ada halangan. Kenapa jadi macam tu? Pertama, kita tinggal ibadat wajib. Antaranya kita tak solat 5 waktu. B, melakukan maksiat, dosa maksiat kita buat. Itu. C, memiliki sifat mazmumah, jenis pandai baran, jenis mengumpat orang, jenis maki orang. Itu semua sifat mazmumah yang kalau ada, hidayah terhalang. D, tidak menghormati ibu bapa dan guru. Ini memang poin besar. Sebab menderhaka ibu bapa dan guru merupakan dosa yang besar. Maka ia akan menjadi faktor hidayah itu akan terhalang sampai pada kita. Baik, yang ke-8 pengajaran daripada ayat Surah Al-Imran ayat yang ke-8 tadi. Yang pertama, kita hendaklah meninggalkan segala perbuatan yang menghalang kita mendapat hidayah Allah, kerana hidup diberkati Allah, supaya hidup diberkati Allah. B, kita hendaklah sentiasa berdoa untuk memperoleh hidayah Allah. Ini semua Ustaz Mi ulangkan saja, sebab Ustaz Mi dah bagi tahu sebelum ni. Baik, yang terakhir adik-adik, tamat dah latihan pengukuhan. Sila jawab soalan quiz Google Form yang Ustaz Mi letak di bawah ni dalam deskripsi. Sila jawab 25 soalan ni dan selamat menjawab dan tanya. Dan Ustaz Mi harap adik-adik subscribe channel Ustaz Mi supaya mendapat keberkahan daripada semua pengajaran yang Ustaz Mi berikan ini. Dan sampai berjumpa lagi, dan jazakumullah khairan. Jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.